wabarakatuh. Sudah pun kita masuk ke jam yang keempat, 9:04 pagi. Okey, anda yang sedang mendengarkan kami pagi ini, apa kabar? Kalau belum sarapan pagi tu, silalah pergi sarapan. Pergi dapur, masak sekejap, bukan lama kan. Lepas tu makan, barulah rasa segar untuk menikmati, orang kata, hari yang cukup cerah. Hari ini hari Selasa 15 November 2011. Okey, tadi kita sudah borak-borak, sudah bagi tahu kamu tentang ada seorang tetamu yang akan bersama-sama dengan Obi di Konti pagi ini untuk bercerita, untuk berkongsi tentang apa yang menarik mengenai bidang fotografi dan juga aktiviti-aktiviti yang akan mereka lakukan sepanjang tahun depan. Kita bersama dengan Abang Jebat dari Jebat Community. Apa khabar Abang Jebat? Baik, Alhamdulillah, Obi. Syukur kita masih ada peluang untuk berjumpa, bercerita bersama-sama pada hari ini, Abang. Ya, okey. Ya kan? Nampaknya kau seorang hari ini. Itulah kawan, hari ini dia dua orang tu, dorang ada urusan yang perlu diselesaikan. Tapi tidak apa, yang penting ramai di kalangan pendengar KKFM ni sebenarnya sukakan bidang fotografi ni dan mungkin mau tahulah lebih lanjut tentang Jebat Community, terutamanya aktiviti-aktiviti yang bakal direncana untuk tahun hadapan. Mungkin boleh kasih hint-hint sikit dulu macam mana? Okey, pertama sekali saya ucap terima kasih lah. Terima kasih banyak-banyak untuk Zah dan Obi dan terutamanya KKFM lah dan penerbitnya yang Oman Korea yang sering ambil gambar. Betul-betul saya ucap terima kasih banyak-banyak sebab memberi peluang yang cukup luas kepada Jebat.net untuk berkongsi pengalaman dan juga perancangan Jebat.net akan datang dan juga tahun hadapan lah, insyaAllah. Untuk pengetahuan Obi, Brunei baru saja selesai. Alhamdulillah. Syukur. Dan juga di Labuan pun saya sudah selesai dengan rakan-rakan di Labuan, di mana diorang buat satu titi yang diorang panggil santai bersama media lah. Dan kemudian ramai kawan-kawan yang hadir, hampir 40 orang peminat fotografer di Labuan yang turun masa itu. Jadi sokongan itu sangat positif sebab dia punya orang politik pun turun bersama, kemudian orang media turun sama, dan kemudian kami tidak cerita tentang benda-benda yang official. Jadi kami cerita tentang hobi itu. Dan saya betul-betul sangat-sangat terharulah dan tidak sangka dia orang punya sambutan orang Labuan tu begitu sekali dengan fotografi. Wow. Jadi lepas itu di Brunei, alhamdulillah begitu juga di Brunei, dan diorang buat satu perjumpaan bersama fotografi jalanan Brunei dan juga unplanned crew Brunei. Dan tidak lupa Candid Syndrome Brunei. Diorang buat satu perjumpaan dan perbincangan, tukar-tukar pendapat, dan lepas itu kami terus dibawa lari ke Miri. Wow. Aduh, berentas 3 benua orang cakap. Pergi ke Miri untuk satu Nikon gathering. Nikon gathering di mana semua pengguna kamera Nikon tu diorang berkumpul di Miri pada masa itu. Dan alhamdulillah banyak pengalaman dan banyak input yang saya dapat lah. Dan untuk pengetahuan Obi, bulan ini saja, untuk bulan ini kami ada Nikon gathering untuk Kota Kinabalu akan dibuat pada 19 hari bulan. Dan insya-Allah Jebat.net akan turun, dan besok lusa saya akan ke Sempurna. Wow, sangat sibuk ya Bang? Ya, sangat sibuk sekarang. Jadi saya terpaksa bagi dua, satu untuk karya saya dan satu lagi untuk community Jebat.net lah. So kadang-kadang itu bertindih kan. Jadi untuk bulan 12 memang sangat pack. Kami akan ke Jakarta. Lagi ya Pak? Ya, itu yang Siza cakap ya Mas. Okey, bagi anda yang mungkin tidak terlepas mendengarkan kru pagi beberapa bulan yang lepas ya Bang, kita ada buat temu ramah. Sebenarnya Jebat Community ini memang antara salah satu daripada organisasi yang begitu banyak aktiviti yang mereka anjurkan bagi menarik minat ramai golongan belia, khususnya bagi menyertai aktiviti fotografi ini. Dan yang pasti itu antara salah satu, orang kata, pengisian sepanjang bulan lalu ya Bang. Bulan ni pun ada sudah yang dilaksanakan. Macam mana? Bulan ini insya-Allah dalam perancangan itulah kami akan support Nikon gathering. Kemudian Wazir pun akan ada di Kota Kinabalu dan mungkin akan cuba titi bersama dia. Dan dia ini adalah seorang wartawan. Wartawan yang memang low profile lah, dan kami ingat mau buat
satu perjumpaan lah dengan diorang untuk kita bincang bertukar-tukar pandangan. Itu untuk bulan inilah. Itu dia menarik Lepas itu sekali. rehat sekejap lah. Rehat sekejap. Jangan terlalu bagi peluang untuk bernafas pula. Okey, sekejap saja lagi sebelum kita sambung lagi bercakap dengan Abang Jebat tentang apa lagi perancangan selepas ini. Kalau kamu rasa mau cerita ataupun mau tahu lebih lanjut tentang bidang fotografi, insya-Allah akan dilayan kan bang? Ya, mesti. Okey, mesti akan. dilayan. Jadi kamu boleh telefon 0884489996. Bukan selalu dapat bercerita dengan orang yang biasa di sebalik tabir. Wah, di sebalik tabir dalam pembikinan pre-wedding punya foto semua tu kan. Okey. Yeah. Anda bertelefon, boleh SMS, boleh juga orang kata komen di Facebook nanti. Obi akan post tentang cerita kita pagi ini bersama Bang Jebat. Tapi sebelum itu jom kita dengarkan lagu lama ini yang menjadi kegilaan ramai mahasiswa-mahasiswi adik-adik kita, Obi sendiri. Abang Jebat pun turut meminati lagu ini. Lagu apa bang? Mirai. Dari Kiroro di Kick FM. Jadi banyak orang keliru. Dan Jebat Legacy tu saya punya peribadi punya FB. Sekarang sudah ada 2 tu sebenarnya dia punya dia punya Facebook lah. Dan tapi kebanyakannya kawan-kawan yang memang minat bidang fotografi lah. Karya tu memang saya letak di Jebat Filosofi lah. Okey. Sambung balik tentang cerita kita mengenai aktiviti-aktiviti jebat.net ni bang. Okey. Okey, kami tengah merancang untuk buat dinner yang pertama setelah beberapa tahun Jebat.net diwujudkan pada 27 hari bulan Disember ini. Jadi di Blue Lagoon. Wow. Blue Lagoon kami target insya-Allah dalam 50 ke 70 sahabat-sahabat Jebat.net lah. Dan jemputan telah pun kami buat. Saya buat kemarin dan semalam. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat tu dia bukan untuk inilah, bukan ada discussion lagi untuk fotografi, tapi malam tu malam dia orang menyumbang lagu. Jadi menyumbang lagu, nanti dia orang akan kita jumpalah malam tu. Malam tu tema dia hitam merah. Jadi dia orang pakai dress yang macam memang dinner yang grand sikit lah. Memang khas untuk inilah kan perjumpaan. Untuk dia orang kawan-kawan yang jauh dan dekat lah, yang memang berkelapangan masa tu. Ya 27 hari bulan lah saya cadangkan tarikh itu. Dan saya pun telah bincang dengan executive tinggi dalam Jebat.net untuk buat benda itu lah. Okey, cakap tentang Jebat.net ni kan bang, mungkin ada yang terlepas juga mendengar slot rumah kita sebelum ini. Mungkin abang boleh bagi tahu apa sebenarnya objektif utama Jebat.net ditubuhkan? Okey, Jebat.net ni dia tujuan dia hobi lah. Lebih kepada hobi dan minat. So memang saya rasa tidak ada interest bisnes lah dalam Jebat.net ni. Dan lebih kepada karya lah. Sebab saya tengok kita buat banyak aktiviti dan kerjasama dengan banyak NGO dan juga pihak-pihak persendirian pun kita ada buat juga dengan UMS. Dan paling baru ni saya rasa satu aktiviti bersama UMS Labuan, iaitu yang saya namakan Street Camp Chapter Labuan. Wow. Bersama Kelab Fotografi UMS Labuan dan juga geng kaki foto. Dan saya paling baru yang saya dapat berita adalah ada lebih kurang 10 orang daripada Brunei akan turun bersama untuk program ini pada 17 hari bulan Disember. 17 bulan Disember ya. Hari Sabtu. So satu hari kami akan kumpul di Malindo. Okey, dan kemudian itu kami kenakan yuran sikit lah, mungkin dalam RM20 seorang untuk kita bagi cenderahati balik kepada mereka. Tujuannya. Jadi aktiviti itu akan ambil masa 1 hari lah. Kemudian besok tu mungkin boleh aktiviti bebas. Tapi lebih kepada street fotografi lah. Lebih kepada street fotografi. Okey bang. Kalau kita tengok dengan pengisian ataupun aktiviti yang dianjurkan oleh Jebat.net ni, memang banyak sekali perancangan yang sudah pun dirangka. Jadi mungkin tadi abang ada bagi tahu bahawa Jebat.net bukan berorientasikan keuntungan, tapi kerana hobi. Okey, jadi bagaimana agaknya setiap daripada ahli-ahli orang kata Jebat.net ni mendapat, mungkin boleh cakap pasal dana macam tu kan, macam untuk membuat satu-satu aktiviti yang bukan sikit diperlukan, macam mau pergi Jakarta, mau pergi Brunei macam tu. Macam mana tu bang? Okey, Obi, bila kita minat kan, dia akan korbankan apa saja. Terutamanya lah, contoh saya punya hobi memang kamera kan. Jadi saya rasa pengorbanan untuk ke arah itu sangat besar. Begitu juga orang minat golf. Dia beli golf, kayu golf tu bukan harga murah. Jadi kebanyakannya mereka yang berminat ini adalah orang yang memang minatnya tinggi. Dia tidak boleh minat separuh-separuh. Tiada orang yang minat separuh-separuh ni. Kalau fotografi ke apa pun yang kita buat, tidak ada minat separuh-separuh.
Orang yang minat separuh-separuh ni dia mungkin ada kepentingan lain ataupun ada benda lain yang dia buat lah. Dan kemudian dia kena sedia berkorban dengan minat dia tu. Jadi kebanyakannya kami punya wang ke Jakarta ni kami sendiri. Okey, cakap pasal mesti ada minat, rasanya kita sudah ada peminat yang komen di Facebook ni. Dia mau tanya soalan dengan Abang Jebat. Dia cakap, apakah gadget-gadget ataupun peralatan yang mesti ada untuk mendapatkan foto yang menarik, dan apakah setting yang terbaik untuk mengambil gambar kilat? Gambar kilat. Ya, macam mana tu bang? Oh, itu kena shutter. Kita kena main dengan shutter tu, salah satu soalan dia. Kemudian gadget-gadget itu, okey, saya tidak arif sangat dengan benda kilat ini. Tapi kalau orang yang bertanya itu boleh join outing bersama kami. Mungkin ada orang yang pakar dalam bidang itu yang pernah mengambil benda itu akan kongsi sharing tentang setting. So setting itu dia kalau tidak buat kita lupa. Jadi saya bukan cakap saya tidak tahu buat, tetapi saya memang tidak ambil kilat. Jadi itu satu. Kemudian gadget-gadget yang diperlukan banyak. Sebab kalau kita mau ambil wedding, gadget dia berbeza. Kalau kita mau ambil street, gadget dia berbeza dengan street fotografi dan juga wedding fotografi. Itu salah satu benda yang mesti kita alert. Okay, sampai satu tahap, kamera itu tidak penting bagi orang yang baru mula. Tidak penting sebab bagi dia, biar dia guna apa kamera pun yang dia ada, gambar yang dihasilkan itu dia mesti belajar bagaimana settingnya. Tapi sampai satu tahap lagi, kamera sangat penting. Okay, saya pilih Canon, saya pilih Nikon, saya pilih Olympus, itu penting sebab dia sudah tahu apa kemampuan kamera yang dia gunakan. Okay, satu level. Dan satu level lagi, kamera tu kembali tidak penting sebab kita bagi dia apa saja kamera, dia boleh buat sudah setting dia. Itu fotografer yang dynamic. Yang dynamic. Saya dapat dari Brunei. Okay, saya anggap sifu saya, Ahim Rani. So dia bagi tahu, be a dynamic photographer. Kita boleh buat. Semua kita boleh buat. Bagi wedding kita boleh buat wedding. Bagi street fotografi kita boleh buat street fotografi. Kita bagi makro kita boleh buat makro. Kita boleh buat semua. Tapi kita punya minat macam saya akan lebih cantik apabila saya buat street photography. Tapi persoalannya yang lain, semua pasti kita boleh buat. Okey, cakap pasal street photography. Kejap lagi Obi mau tanya pasal ni. So, menarik sebenarnya. Sebab kalau kamu tengok di Facebook, di laman Facebook profile saya, kadang-kadang Abang Jebat ni rajin detect gambar-gambar tertentu, terutamanya yang macam rasa-rasanya itu adalah dikenali sebagai street photography. Betul tidak Abang Jebat? Ya, okey, lepas ni Obi akan tanya tentang itu. Tapi apa kata kita dengarkan lagu artis Sabah dari Ami Joba, Kadak Mayak Dogok, di mana lagi kalau bukan Kru Pagi dengan Jebat Legacy. Wah, Jebat Legacy. Itu Abang Jebat yang merupakan pengasas jebat.net. Dan kita masih lagi berkongsi tentang bidang fotografi dan juga aktiviti-aktiviti yang bakal diadakan sepanjang tahun 2012. Okey, pada anda yang baru mendengarkan kami, terima kasih kerana mendengarkan KKFM. Okey Abang Jebat, tadi kita cakap pasal street photographer. Street photographer? Fotografi tu yang ambil gambar tu kan. Okey Abang Jebat, apa agaknya kelainan jika dibandingkan dengan cabang-cabang ataupun konsep-konsep fotografi yang lain? Oh, street fotografi ni ya. Satu lagi soalan dia, kenapa abang minat street fotografi ni compare to others punya apa ni? Kenapa saya minat? Ya. Okey, saya sudah cuba semualah fotografi punya genre tu saya sudah cuba. Dan macam dia macam makanan kan, orang hidang semua makanan dan semua kita makan. Tapi ada makanan kegemaran kita kan. Jadi makanan kegemaran kita itu bagi saya street fotografi. Kenapa saya pilih street fotografi? Sebab saya rasa daripada alignment street fotografi itu boleh bawa saya travelling, mengembara. Dan kemudian saya boleh lihat banyak momen yang dicipta oleh manusia secara jujur. Saya ambil gambar, kita tidak suruh dia berlakon. Beza dia dengan orang yang ambil talent di studio atau di mana-mana. Kita boleh suruh talent itu berlakon untuk dapatkan momen. Tapi dalam street fotografi kita tidak dapat suasana itu. Kalau suasana itu betul-betul wujud, dia tengah berjalan, kita ambil alignment berjalan. Dan di dalam street fotografi tu saya latih, pernah satu budak ni dia memang tidak confident untuk ambil wedding sebab takut orang tengok.
Jadi saya pesan pada dia, apabila kita ambil wedding, memang ramai orang VIP akan turun dan tengok kita ambil, tapi sebenarnya itu perasaan kita saja. Jadi apabila satu hari saya bawa turun ikut street fotografi, baru dia confident bahwa orang sekeliling itu sebenarnya tidak mempedulikan kita pun. Jadi itu salah satu yang ada dalam street fotografi yang tidak ada dalam genre lain, dan mungkin juga ada kekuatan daripada genre lain yang tidak ada dalam street fotografi. Tapi bagi saya street fotografi itu dia boleh dikatakan jujur. Itu yang saya dapat lah. Itu saya dapat daripada Cik Mat, pensyarah multimedia yang memang khas kepada street fotografi. Dia beritahu bring back a story, not a beautiful picture. Jadi kita kena bawa satu cerita. Satu gambar tu menceritakan 1000 perkataan, Obi. Jadi dia nak bawa, suruh kita berlatih mengasah mata untuk lihat benda tu kreatif. Bagi saya street fotografi ni, kenapa saya pilih street fotografi? Sebab kalau kita buat wedding sampai bulan 12, ada masa kita kena discharge wedding tu pergi street fotografi. Ada masa kita kena shoot lain untuk kita tukar. Macam juga saya ambil street fotografi 12 bulan. Ada masa saya ambil talent, ada masa saya ambil wedding, ada masa saya ambil pre-wedding, ada masa saya ambil landscape, sunset, sunrise. Jadi dia kena discharge. Dia tidak boleh ada satu orang yang dia akan ambil wedding 24 jam. No. Dia mesti ada something yang akan discharge. Maknanya kita kena charge balik kita punya creativity. This is orang cakap berkaitan dengan creativity kita. Okey, dan kira pendekatan ini juga salah satu cara untuk seseorang itu tidak merasa alah boringnya buat benda yang sama. Buat dulu benda yang lain supaya bagi anda orang kata kasih segar balik badan ni lah, minda tu semua. Betul lagi. Wah, saya pun sudah mula minat nih bidang fotografi ni. Okey, lepas ini kejap saja lagi ada lagi beberapa soalan yang mau dikongsi ataupun ditanya kepada Abang Jebat. Tapi sebelum itu jom layan lagu kegemaran ramai dari Gym Class Heroes featuring Adam Levine, Stereo Hearts di KKFM. Ya, memang pun bukan cincai sebab sekarang ini kami masih lagi dalam sesi soal jawab, sesi temu ramah bersama dengan Abang Jebat yang merupakan pengasas kepada jebat.net. Okey Abang Jebat, tadi kita sudah cerita pasal street photography. Lepas tu dah sentuh juga mengenai pre-wedding dan juga bagi mengelakkan rasa bosan terhadap satu-satu konsep itu. Jadi kita perlu buat pelbagai orang kata aktiviti, buat cara fotografi lain, konsep lain supaya tidak rasa boring ataupun bosan dengan benda yang sama saja kan kita ambil. Okey Abang Jebat, ni mau bagi soalan lagi ada dari kawan kita si Bunga Marcus Chong. Apa setting untuk indoor photoshoot? Shutter speed, aperture, ISO speed. Apa tu bang? Okey, soalan-soalan yang saya ini soalan kalau kita bagi jawapan yang tepat ni, dia lagi shock kalau dia dapat join outing lah kan. Kalau join outing kita dapat sharing dengan dia. Kalau indoor ni di dalam mana di dalam lah. So kadang-kadang kita kena tengok keadaan dewan tu juga. Dewan itu kalau dia gelap kan, kemudian terutamanya di mana tempat dia buat photoshoot itu. Kalau wedding ada tempat-tempat yang di mana diorang sudah dikenal pasti bahawa bila kita shoot gambar tu jadi kuning. Contohnya macam dewan ACSB, kita kena tahu setting je. So itu semua bermain peranan, walaupun dia tanya ISO, aperture dan shutter speed, white balance tu pun kena jaga juga. So ini kena pasti. ISO tu kalau siang memang kita tidak jarang main ISO tinggi. Apa ISO? ISO tu lighting dia gitu. Ada kita dengan lighting. Saya dapat info kalau ISO ni dia lebih kurang macam benda yang bekerja untuk dapatkan cahaya masuk ke dalam kamera. Makin banyak kita kasih tinggi, makin banyak cahaya akan masuk. Jadi mungkin dia akan jadi noise. Bila jadi noise, dia jadi bintik-bintik lah. Tapi dari satu sudut seni dia mungkin cantik. Mungkin orang lain yang lain tengok dia memang tak cantik. So kita tak boleh cakap ini gambar tak cantik sebab noise kan. Mungkin mata orang lain. Beauty in the eye of the beholder. Cantiknya jadi kita tak boleh cakap ini mesti cantik, mesti orang sebab dia orang street fotografi dia tak tahu ni. No, jangan. Jangan kita judge begitulah. Jangan ada pemikiran seperti itu. Walaupun ada, tapi kalau boleh neutral kan lah.
Dan makanya sebab itulah penting kita orang bilang buat itu apa ni outing macam Yes, yeah. TT. TT bersama-sama. Jebat.net suka buat istilah apa ni buat macam activity tu kan. Yeah. Okey, cakap tentang pengisian jebat.net lagi mungkin ada perancangan lagi selepas ini dari selain daripada mau pergi Jakarta, sudah ke Brunei sebelumnya. Macam mana bang? Okey, saya sudah susun ni hobi sebenarnya. Okey, untuk saya bagi tahulah kan. Ya. Okey, Disember ni kami akan bersama Aga Permadi. Okey, salah seorang profesional fotografer di Jakarta. InsyaAllah, dan juga kami juga ada workshop shot bulan Disember juga. Kemudian kami ada street camp chapter Labuan. Okey, juga bulan 12 dan kami juga ada dinner. Okey, bulan 12 juga. So boleh bayangkanlah betapa penuhnya jadual itu sebenarnya. Dan saya tahu rakan-rakan dalam jebat.net, saya pun tidak banyak mengganggu dia orang sebab bulan 11 dan bulan 12 ni dia orang banyak job tu. Terutama yang ambil wedding lah. Tapi saya ucap terima kasih juga dengan kawan-kawan yang ada dalam jebat.net. Dia orang boleh bagi masa lah, boleh bagi masa untuk jenguk sekejap community ni. Saya ucap terima kasih dan saya cukup bersyukur, alhamdulillah lah. Walaupun tidak lama dia orang dapat, kadang-kadang kan dia orang memang sibuk tapi dia orang ambil masa juga 10-20 minit untuk jenguk sekejap rakan-rakan tu. Saya itu benda yang pengorbanan kecil bagi saya, bagi orang lain mungkin kecil tapi bagi saya besar. Saya ucap terima kasih. Kemudian Januari kami akan ke Brunei. InsyaAllah 13, 14, 15, 16 hari bulan Sekali lagi ya. Sekali lagi, kali ini bersama dengan jebat.net dan juga dengan rakan-rakan di Labuan. Kami akan buat aktiviti bersama Unplanned Crew Brunei, fotografi jalanan Brunei, digital grafi Badi Brunei dan juga Candid Syndrome Brunei. Di situ. Kemudian Januari juga Saiful Nang akan ke Sandakan. Sekali. Oh, wow, cakap pasal Sandakan ni, kita ada kawan dari Sandakan, dia komen di sini, si Suzaidah Jeffrey. Semoga saya ada jodoh. Bukan jodoh untuk kahwin ya. Okay. Jodoh untuk berjumpa dengan Abang Jebat dekat Sandakan tahun depan nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. Tahun depan saya akan bawa Saiful Nang ke Sandakan dengan kerjasama rakan-rakan chapter Sandakan jebat.net di sana dan juga sahabat The Photo Chronic di Sandakan di situ. Kemudian bulan Februari saya bagi ruang untuk membuat satu forum, insya-Allah dalam perancangannya dan juga topik dia dalam fotografi lah. Mungkin kerjaya dalam fotografi, bisnes dalam fotografi, hobi dan juga mungkin wartawan. Kita ada 4 orang yang akan kita buat dalam temu ramah. Forum ni nantilah kita akan bincang. Kemudian kita ada Street Camp Beaufort dan March jebat.net bersama Kuku Besi. April jebat.net bersama Ahim Rani dan bulan Mei jebat.net insya-Allah akan ke Cambodia. Okey, besar, dan yang akan mengurus Otai Project dalam program ini adalah Zack Derana lah. Kemudian sahabat-sahabat Brunei akan turun ke Kota Kinabalu pada bulan Jun. Diorang akan datang serang Kota Kinabalu pada bulan Jun insya-Allah, dan kemudian Julai kami akan rancang untuk ke Miri. Ogos akan ke Kuching, Sarawak. Dan September untuk keluar negara lagi sekali iaitu India. Wow, India, namaste. Banyak aktiviti. Banyak aktiviti. Dan juga kemudian Oktober jebat.net akan buat satu foto camp yang mungkin agak besar selama 2 hari 1 malam. InsyaAllah untuk bersama-sama dengan semua sahabat-sahabat jebat.net. Sebab saya sebagai rasanya pemikir akan memikirkan apabila mereka sudah lengkap, kita kena supaya dia orang tu sentiasa bersama kita. Sebab kadang-kadang bila orang sudah rasa dia cukuplah, aku tak maulah, aku pun apa perlu lagi kan. Dah, jangan. Kasih ruang lah untuk sedikit masa untuk kita sama-sama duduk dan macam mana, cuba ingat balik bagaimana kita mula dulu. Itu. Di mana kita mula dulu itu. Wow, memang orang bilang dari awal Januari sampai mau habis tahun 2012 tu memang banyak sudah perancangan jebat.net ni. Tapi apapun, sekejap lagi kita akan tanya untuk soalan penutup tirai. Penutup tirai kita bersama dengan Abang Jebat tentang harapan beliau selaku pemikir Jebat Community. Sekejap lagi jom layan lagu baru dari Abang Anwar Zain yang baru saja memenangi lagu terbaik di AIM 2011, Cinta Harus Memiliki. Kru Pagi KGFM. 9.50 pagi. Okey, ada beberapa minit lagi sebelum
kita akan menjadikan gol ke masa terakhir. Masa terakhir kita. Okey, kru pagi masih menemani anda bersama dengan Abang Jebat dari jebat.net. Okey bang, mungkin boleh suarakan apa harapan abang sendiri selaku pemikir dalam jebat.net ini bagi pengisian dan juga aktiviti-aktiviti yang telah pun dirancang bagi tahun hadapan. Silakan. Okey, harapan tu Abi. Hobi lah yang selalu paling banyak tanya saya. Hai, mestilah. Sebenarnya daripada sudut yang jauh dan kecil, saya penat sudah. Sangat penat sebenarnya. Ya, betul. Tapi bila saya tengok balik memang minat saya kan. Ya, kadang-kadang benda tu jadi buat sangat semangat. So sebelum harapan itu saya ucap dulu terima kasih lah yang sangat tidak terhingga, yang banyak kepada orang yang banyak menyumbang dalam jebat.net ni aktiviti daripada mula dia wujud sampailah hari ini, sampai dia deras berlari ini. Saya juga ucapkan juga terima kasih kepada Datuk Nasrul yang pernah kami titi bersama. Okay, Datuk Saleh, Datuk Saleh Said yang banyak memberi sokongan kepada aktiviti yang ada dalam jebat.net. Dan saya tidak akan lupa dengan sumbangan dan juga semangat yang diberikan kepada Datuk Saleh kepada jebat.net. Di situlah yang bermula saya dapat ilham, di mana dia bagi tahu jebat you kena keluar. You kena keluar dan kena berani sikit. Jadi itu yang dia bagi semangat lah. Dan kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Sabah FM dan juga RTM Sabah yang banyak memberi peluang dan melihat highlight kekuatan yang ada dalam jebat.net. Dan tidak lupa KKFM. Terima kasih. Paling penting KKFM, sangat-sangat prihatin dan sangat-sangat, saya sangat terima kasih lah. Saya tidak tahu macam mana mau balas. Saya minta mau buat photoshoot pun diorang masih belum ada masa lagi. Tapi saya sedia menunggu dan kami insyaAllah akan mencari masa yang sesuai. Dan harapan itu saya minta, kalau dulu saya bercakap tentang positif. Jadi positif dengan jebat.net tu dia jadi macam sinonim sudah. Jadi orang sudah biasa. Jadi apabila kita sudah sampai satu tahap positif, jadi orang kawan-kawan positif ni kita kena kembangkanlah positif tu kepada orang lain. Dan lepas itu jangan malulah. Dan kita kena bangga dengan minat kita. Kemudian lepas itu saya beritahu kena bangga kita jadi community jebat.net lah. You have to be proud. Kena bangga lah. Kena, orang bilang kalau kita tidak bangga separuh-separuh aja, okey nanti habis sudah cukup ni aku keluar lah. Ada dapat baju nanti out lah macam tu. Jadi tiada point. Tiada point. Jadi kalau boleh kita positif dan kita kembangkan positif itu. Dan yang pasti jebat.net juga mengharapkan yang terbaik bagi aktiviti-aktiviti yang sudah pun dirancang. Dan kami dari KKFM juga mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada Abang Jebat sendiri kerana sudi bertandang sekali lagi ke konti KKFM dan berkongsi mengenai aktiviti jebat community. Betul? Ya, terima kasih Obi. Okey, dan yang pasti juga terima kasih kepada anda yang telah pun mendengarkan KKFM dari jam 6 tadi sampailah sekarang ni 9.53 minit pagi. Masa memang laju sangat. Cukup mencemburui kita. Apapun terima kasih kepada komen anda, panggilan telefon yang telah pun anda buat dan menemani Obi selama ini. Dan kami tinggalkan anda dengan lagu terakhir, lagu daripada Felix Agus, lagu baru ni, Setia Menanti. Dan kepada Abang Jebat terima kasih sekali lagi. Teruskan mendengar KKFM, bukan sekadar muzik. Ciao.
諦めたくない